أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرا حمدا نعمه ويبقى في مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Amin ya Allah, amin rahman rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat, salam tazkirah pada hari ini bersama dengan saya Ustaz Suhaili Najimin. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, hidup di dunia tuan-tuan, kita berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini pastilah mempunyai, kita akan merasa apakah itu asam. Kita akan merasa asam, masam, masin, manis dan pahit semuanya ketika kita berada di alam dunia ini. Ketika mana kita berada di alam roh, tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada roh, wahai roh, kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah Tuhanmu? Allah bertanya kepada roh, maka roh pun menjawab, bala, engkaulah Tuhanku, bahkan engkaulah Tuhanku, kata roh. Maka setelah temuduga ini selesai, Allah Subhanahu wa taala memasukkan roh ini ke dalam, disimpan dengan sebaik-baiknya di dalam satu tempat yang amat selamat, yaitu rahim. Ketika 3 bulan berada dalam alam rahim, tuan-tuan, maka daripada alam roh masukkan ke dalam rahim. Maka dalam rahim itulah dia akan bergerak. Bergeraklah dalam rahim itu. Kemudian setelah cukup 10 hari, maka keluarlah dia sebagai bayi. Maka dia pun menangis. Kemudian diazankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ataupun diqamatkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad khamas laqad jamas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Menggambarkan bahawa selamat datang ke dunia ini yang penuh dengan asam, manis, pahit kepada seorang anak yang baru dilahirkan. Maka dia akan membesar sehinggalah dewasa. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, dan Rasul pun telah bagi tahu bahawa anak yang dilahirkan itu adalah suci bersih. Masya Allah. Dan yang akan mencorakkannya menjadi seorang Majusi, menjadi seorang Nasrani ataupun Muslim adalah kedua orang tuanya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham kan? Nah, itulah dia kehidupan di muka bumi. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi tentang 5 tips menjadi orang yang bersyukur. Kalau Allah Ta'ala fil Quranil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi yadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yudhabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Surah Ibrahim ayat yang ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi, maksud ayat tadi tuan-tuan, dan ingatlah. Ingat ya. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kepada kaum Nabi Musa lah, kenangilah nikmat Allah kepada kamu semasa dia menyelamatkan kamu daripada Fir'aun laknatullah ini, dan kuncu-kuncunya orang-orang yang bersama dengan Fir'aun, dan yang sentiasa menyiksa kamu dengan pelbagai siksaan yang buruk. Tuan-tuan, ketahuilah bahawa kaum Bani Israelan makhluk yang ditindas, yang punya asal, yang penduduk asal di Mesir, telah dikuasai oleh keturunan Firaun. Kerana apa? Kerana penduduk asal Mesir pada masa itu adalah keturunan Bani Israel. Mereka ini tidak mempedulikan tentang pertama,
tentang apa nama tu, tentang kekuasaan. Dia perlu tentang kekuasaan. Mereka berkuasa sebenarnya pada zaman sebelum itu, iaitu zaman Nabi Yusuf alaihi salam di Mesir itu. Kekuasaan dipegang oleh keturunan Bani Israel ini. Namun mereka telah lalai, yaitu telah masuk keturunan Firaun ke Mesir dan menjadi raja di situ. Yang menjadi mangsa adalah keturunan asal yang berada, penduduk asal Bani Israel di situ. Keturunan Firaun telah menguasai ekonomi, menguasai sistem pemerintahan. Maka diterangkan dalam Al-Quran bahwasanya Firaun tuan-tuan telah melakukan taughut, melampau ke atas taughut lah, buat taughut dalam Al-Quran disebut tentang taughut terhadap negara Mesir pada masa itu. Masya Allah, sehingga tuan-tuan Firaun ataupun Ramses II ini mati tenggelam di laut. Itu kasih Allah SWT diceritakan dalam Al-Quran. Maka Allah SWT, maka Nabi Musa beritahu kepada kaumnya siksaan yang buruk. Kamu kena ingat ini siksaan yang telah dibuat oleh Firaun dan juga dia punya kuncu-kuncu ini terhadap kamu dengan pelbagai siksaan yang buruk. Dan mereka pula menyembelih anak-anak kamu dan membiarkan hidup anak perempuan kamu. Surah Ibrahim. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bagi membina kekuatan jiwa, bagi membina kekuatan jiwa tuan-tuan, kita hendaklah rasa bersyukur perlu diterjemahkan dalam diri. Syukur adalah asas kesabaran. Orang yang tidak bersyukur sukar menjadi orang yang sabar. Lihatlah ketika Nabi Musa alaihissalam bersama dalam fasa yang sukar telah terselamat daripada kezaliman Firaun laknatullah ini. Baginda mengajar kaum baginda Nabi Musa alaihissalam ini mengajar kaumnya, yaitu kaum Bani Israel agar melihat nikmat yang dikurniakan supaya mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Tahukah kita siapakah umat yang Allah SWT berikan nikmat makanan turun Maidah tu minas samai, daripada langit? Hanya kaum ini sahaja mendapat nikmat itu, kaum Bani Israel. Pun ada lagi banyak kaum Bani Israel ini yang menyembah patung, menyembah sapi daripada Samiri. Oleh itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, saya akan memberikan 5 tips untuk menjadi bagaimana kita hendak menjadi orang bersyukur. Syukur, pertama sekali tuan-tuan dan puan ialah bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Adakah kita mengenal Tuhan kita? Siapa di sini yang tuan-tuan dan puan yang berada di hadapan saya ini? Yang di situ. Yang situ tu. Kenal Tuhan kita. Kamu kenalkah Tuhan kamu? Kita kena kenal Tuhan kita. Tuan-tuan dan puan, untuk mengenal Tuhan kita telah disusun dalam Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Imam Maturidi dan Imam disusun dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kita hendak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Asma Allah ada 99, tambah dengan satu lagi 100. Nama Allah 100. Masya Allah. Kenalilah Allah, Tuhan kita itu. Bagaimana kita mengenal Tuhan kita? Ada di situ kan. Belajarlah tentang tauhid. Tentang tauhid ya, sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil. Ada enggak tu? Kena belajar semua itu. Maka bila kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka tuan-tuan kita kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersangka baik yang macam mana? Cuba sedaya payah untuk bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini akan menenangkan jiwa, reda dan segala ketentuan yang melapangkan diri kita. Tuan-tuan dan puan, saya bagi tahu tadi, di alam yang ketiga ini, setiap manusia akan melaluinya. Alam yang ketiga adalah hidup di muka bumi ini. Tidak ada manusia yang boleh hidup dalam kerak bumi. Masa belajar geografi dulu kan. Kalau ada yang belajar geografi, kan bila ditayangkan tentang bumi yang bulat, bumi yang bulat kan, pikirlah, masa itu masih kecil lagi. Tidak tahu, anak-anak kita ni tahu, sama juga kali. Tengoklah, ini kah sebenarnya bumi. Manalah manusia tinggal. Terus juga pun bagi tahu
Manusia tinggal di atas permukaan saja. Pas tengok pula. Jadi siapa yang boleh tinggal dalam kerak bumi? Mana ada yang boleh tinggal dalam kerak bumi? Mati kepanasan. Baru dalam berapa meter di bawah mati kepanasan dah. Kan? Maka itu tuan-tuan dan puan adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena berpikir dengan sebaik-baiknya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala apabila Allah memberikan kita satu dugaan, kenikmatan, ujian berbentuk kenikmatan, diberikan harta yang melimpah ruah, diberikan rumah, diberikan keluarga yang ramai, sebagaimana Allah kurniakan kepada Nabi Ayub alaihissalam, keluarga yang ramai, istri yang ramai, hewan-hewan, harta yang banyak. Kemudian diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iznada Ayyuba, ketika mana Ayub telah, kemudian Allah telah menguji Nabi Ayub dengan penyakit. Hanya lidah dia sahaja yang boleh bergerak. Badan semuanya sudah tidak boleh bergerak dah. Badan, kulit, banyak penyakit. Masya Allah. Tapi lidah dia tetap berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkanlah nabi-nabi kita kan. Nabi itu makin dekat dengan Allah, makin banyak lebih ujian. Kan? Masya Allah. La quwwata illa billah. Maka tuan-tuan, Nabi Ayub berdoa pada Allah. Iznada rabbahu, ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku ni, ya Allah. Maka Allah pun bagi tahu, bersihkanlah dengan air. Hentakkanlah kakimu. Dia hentak kaki di air. Alhamdulillah, dengan berkat sembuh. Begitu juga para nabi dan perempuan, semuanya bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun tidaklah daripada itu, bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah berikan kita kenikmatan, syukurilah, bersyukur. Jika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ujian seperti kemiskinan, kurang makanan, bulan puasa kan, kita kan bulan puasa sehari, sebulan tidak makan tengah hari, tidak makan siang lah. Itulah salah satu ujian. Maka malam boleh makan, itu namanya nikmat. Maka kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita kenal Tuhan kita, kena selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Masya Allah. Selalu kita mendekatkan diri Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ulama-ulama itu tuan-tuan, macam Nabi Muhammad SAW 6 bulan menguzlahkan diri di Wahirab. Menguzlahkan diri untuk apa? Jauh daripada orang ramai. Kemudian menguzlahkan diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebenarnya bukan Nabi Muhammad yang memulakan menguzlahkan diri ini. Sebelum itu pun ramai sudah. Budak. Contoh kita melihat kepada Ashabul Kahfi. Mereka menguzlahkan diri tuan-tuan di gua. Kita lihat juga kepada siapa lagi, para wali-wali Allah. Mereka menguzlahkan diri. Abdul Qadir Jalani tuan-tuan menguzlahkan diri tuan-tuan di bukit, sehingga berjumpa dengan jin, raja jin. Jin itu berkata, akulah Tuhan, buat apa lagi kau salat? Allah, kalau kita tidak kenal Tuhan Allah SWT, boleh sesat tuan-tuan. Berapa ramai sudah yang sesat karena ujian-ujian seperti ini. Maka kita kena kenal Allah SWT, dan kita kena reda dengan ujian Allah, sama ada kekayaan ataupun kemiskinan, dan segalanya ketentuan atau takdir. Kita hendaklah berdamai dengan takdir. Berdamai dengan takdir, ya. Dan kita adalah lapang dada. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah SWT dalam Al-Masurat. Dalam surat itu banyak doa. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illallah wallah, la ilaha illallah wa itulah dalam Al-Masurat. Masya Allah, banyak tu. Raditu billah rabba wa bil islam bidida Muhammadin nabi rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samawati was-sami'ul 'alim. Sunnah. Kan? Yang kedua, cara untuk kita merasa bersyukur, membina kesyukuran dalam diri adalah rasai penderitaan orang lain. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sahabat-sahabat yang berada di hadapan saya ini, apabila kita ingin bersyukur dengan nikmat, lihatlah golongan yang kurang bernasib baik jika dibandingkan dengan kita. Lihat kepada, kalau kita hendak bersyukur, kita lihat kepada orang yang di bawah kita.
Ya Allah, kalau begini lagi nih, atau bersyukur. Itu namanya kita belajar untuk bersyukur ya. Kemudian keinsafan melihat golongan yang fakir, golongan yang miskin, dan perempuan menjelmakan rasa syukur kerana kita masih mampu untuk memberikan keperluan asas kepada diri kita, kepada ahli keluarga kita, kepada masyarakat dan kepada negara. Nampakkan? Bersyukurlah dengan nikmat yang sedikit. Bersyukur, alhamdulillah. Syukur dan rupanya ialah syukur mengucapkan alhamdulillah itu sikit gitu. Syukur yang paling besar adalah kita bersabar, sabar dan salat. Sentiasa menyembah Allah SWT, sentiasa berzikir kepada Allah SWT. Itu namanya bersyukur. Menjauhi perkara-perkara yang tidak bagus, melakukan kebaikan. Nah, macam yang saya bagi tahu semalam itu. Untuk melakukan kebaikan perempuan, untuk melakukan kebaikan, kejahatan ini, dia seperti kita memakai baju besi. Baju besian. Kita pakai baju besi ngam-ngam saja ini. Kita akan orang melakukan kejahatan ini, baju besi kemudian dia akan sesak nafas. Tapi bila kita melakukan kebaikan, besi itu dia akan longgar dengan sendiri. Betapa bagusnya melakukan kebaikan ya. Yang ketiga, untuk membina rasa bersyukur adalah bandingkan dengan ujian yang lebih besar. Apabila ingin bersyukur dengan musibah, apabila ingin bersyukur dengan ujian dan musibah, mihna, cabaran, dugaan, penderitaan, penyakit dan sebagainya, gempa bumi dan sebagainya, lihatlah golongan yang menerima ujian yang lebih teruk dan lebih besar daripada kita. Melalui cara ini mampu bersyukur dengan sedikit kita mampu bersyukur dengan sedikit ujian dan musibah yang diberikan Allah. Nabi Muhammad SAW telah berkata yang maksud bersabda ini dalam Arab. Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandangi orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal ini membuat kamu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Tuan-tuan, kita melihat kemiskinan, ujian-ujian seperti kemiskinan harta, sedikitnya harta, ya, kepada orang lain. Kita, dia ini sedikit harta lah, dia tak ada rumah lah, tiada rumah dia ni. Maka pandanglah orang di bawah kita ini supaya kita lebih rajin bersolat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita, tuan-tuan, kalau dari aspek ibadah, kita mesti melihat kepada orang-orang yang lebih banyak ibadahnya, supaya kita pun mau ikut sama dia beribadah. Ibadahkan. Dia sedekah RM5, kita bagi RM6. Antara zakat dengan sedekah, utamakan zakat dahulu sebab dia adalah wajib. Atiullah, aqimus salah wa atuz zakah. Zakah. Dia sampai nasab dan juga dia punya 1 tahun kan, dia punya kan kadar, dan juga dia punya masa lebih, dan kita lihat untuk zakat, bayar zakat dahulu. Dan untuk sedekah bila-bila masa, sebab dia adalah sunat. Kan kita melihat orang lain punya ibadah. Kemudian ini solat sunat, kita solat sunat juga. Alhamdulillah, bukan kerana dia, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, adalah membina rasa syukur adalah ucapan ketika senang dan susah. Waktu kita senang, teman-teman, biasakanlah dengan memuji Allah. Pujian dan kesyukuran perlu sentiasa dilakukan, tidak kira ketika senang dan susah. Sebab bila kita biasa melakukan dalam keadaan senang, insya Allah dalam keadaan susah lagi senang, lagilah senang. Sebab, teman-teman, contoh, orang yang dalam keadaan sibuk mencari harta, hartalah, maka untuk masa dia beribadah amat sedikit. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia sakit kerana dia mencari harta dunia. Maka dia akan banyak masa berada di atas katil. Maka masa itulah dia kena banyak masanya untuk berzikir kepada Allah. Allah berihat supaya sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. La ilaha illallah. Baca Al-Quran. Amalkanlah. Contoh yang kita amalkan biasanya Al-Fatihah 3 kul.
Dan satu amalan yang biasa, yang bagus untuk diamalkan adalah surah Al-Qadar, tuan-tuan. Surah Al-Qadar ini mengandungi satu kehebatan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tuan-tuan, surah Al-Qadar, tuan-tuan. Surah Al-Qadar dan juga malam Lailatul Qadar ini, tuan-tuan, bila dibacakan tiap-tiap hari, insyaallah kita akan merasakan tentang kehebatan Al-Qadar itu. Kita punya, kalau ulama begitulah, kita punya takdir setahun ni, takdir kita ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa setahun ataupun sejak lahir. Masya Allah. Maka sampai masa tahun hadapan jatuh sakit, tuan. Allah bagi dalam takdir kita jatuh sakit. Bagaimana kita hendak menghalang jatuh sakit itu? Maka pada malam Lailatul Qadar kita berdoa, ya Allah, berikanlah saya kesembuhan, berikanlah saya Allah maafini fi badini, Allah maafini fi sami, Allah maafini fi basari. Masya Allah. Mohonlah pada Allah. Tiap-tiap harilah. Sebenarnya pada malam Lailatul Qadar, sebab malam Lailatul Qadar ini para malaikat turun berduyun-duyun hingga melimpah-limpah bumi ini dengan para malaikat sahaja yang membawa rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, diketuai oleh malaikat Jibril alaihissalam. Mohonlah agar kita punya takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Doa ini, tuan-tuan, dia boleh mengubah takdir kita daripada jadi miskin menjadi kaya raya pada malam Lailatul Qadar, pada bulan puasa lagi itu, dalam keadaan berpuasa lagi kita, masya Allah. Tuan-tuan, jadi makanya di sini kita biasakanlah dalam keadaan senang kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir, bersedekah, bayar zakat, mendoakan orang lain, itulah macam-macam kebaikan kan. Kemudian tujuannya itu, tuan-tuan, adalah supaya kita menyadari bahawa tiap yang berlaku yang kita lalui adalah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah kan. Itu yang keempat, cara untuk bersyukur. Yang kelima adalah gerakanlah kita punya akal. Tuan-tuan, akal dan juga jiwa. Untuk menjadi apa? Saya hendak menjadi seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hendak menjadi orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana rezeki sahaja, tapi kerana nikmat sihat, kerana ada anak-anak yang hebat, anak-anak kita pun taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak kita terus sentiasa membantu kita, memberikan ide pikiran, anak-anak kita ini tidak menyusahkan kita, tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Itu semua adalah syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dapat anak yang menyusahkan kita pula. Masya Allah, nauzubillah. Jadi oleh sebab itulah kita punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu diterbitkan dengan jiwa, kita gerakkan dengan akal. Kalau mengikut Imam Ghazali, tuan-tuan, kalau kita melihat dalam ilmu perguruan, belajar Imam Ghazali, ada satu dalam ilmu pedagogi ataupun dalam satu teori dalam pendidikan, tuan-tuan, ada bandura, kan. Ada satu yang digerakkan masa sebelum jadi IPG kan dulu. Dimasukkan di situ dalam buku Maksud Sang ini, dimasukkan tentang teori ataupun pandangan Imam Ghazali dalam pendidikan. Dia bagi tahu di sana tentang iman. Pada pendapat Imam Ghazali mengatakan bahawa iman, kalau dalam pendapat Barat mengatakan bahawa dia akan, jika dia dikenali sebagai kritis. Kritis inilah satu sifat yang boleh membezakan baik dan juga buruk. Jika saya melakukan ini, kita akan menggunakan otak, akal kita. Kalau saya begini, kesannya macam ni. Kalau saya buat begini, kesannya begini. Kalau saya makan nasi, saya akan kenyang. Kalau saya makan nasi, saya akan lapar. Itu namanya kritis. Ide kritis. Tapi Imam Ghazali, tuan-tuan, dia melihat ini sebagai iman. Iman, tuan-tuan, adalah sebagai suatu tempat untuk, bila kita jadi ada iman. Iman ini, tuan-tuan, dalam Islam diajar tentang iman. Iman itu meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah SWT dan membuat perkara-perkara yang Allah SWT suruh. Itulah dia iman. Masya Allah, hebatnya Islam ini. Jadi itulah sebabnya umat Islam ini sepatutnya menjadi orang yang hebat ke hadapan. Jangan terlibat ataupun jangan melihat kepada orang-orang yang menjadi sahir ini. Sahir ini adalah orang yang penyihir, ahli sihir, tuan-tuan. Alhamdulillah. Sahir ini bila melihat orang jadi baik, dia pun mau kasih jatuh orang. Jadi jahat, dia lebih suka orang menjadi
dia lebih jahat. Maka dia akan orang seperti ini sebagaimana telah berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ramai tuan-tuan dan puan pada zaman Nabi Musa alaihissalam belajar tentang sihir ini. Firaun sendiri pun belajar sihir. Nabi Musa tuan-tuan menggunakan mukjizat dua saja, tongkat dan juga cahaya putih. Kemudian mukjizat tongkat boleh jadi ular. Ular betul-betul tuan-tuan, memakan semua tali-tali yang dibuat oleh ahli sihir semua itu. Dan juga tentang cahaya yang keluar, cahaya putih yang dikeluarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Dan juga tongkatnya itu boleh membelah lautan. Dipukul saja, wahai Musa, pukullah guna tongkatmu itu. Nah, dia pukulkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Maka tuan-tuan, ini adalah untuk melawan orang sahir ini. Qala Musa ma ji'tuhum bi sirrin innallaha sayabtilu. Banyak tuh dia punya ayat-ayat tentang itu kan. Tuan-tuan, jadi sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang punya iman, iman ini gunakanlah ataupun akal tuan-tuan dan jiwa kita ini supaya menjadi orang yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu menggerakkan akal kita dan mengubah cara memandang dunia dan sentiasa tadabbur ayat-ayat yang agung insyaallah ya. Jadi saya itu saja untuk baca pada hari ini insyaallah tuan-tuan. Itu yang baik kepada Allah SWT, yang kurang itu daripada dari saya sendiri yang manusia dan banyak kekurangan. Kita cuma bagi idea, bagi pandangan dan sebagainya. Insyaallah kita akan sama-sama beramal dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu ayat yang saya telah bacakan dahulu, wa malakan ayat ini. Laqad ja'akum dalam surah Taubah. Laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Amalkan ayat ini tuan-tuan. Bukan saja kita faham tentang ayat ini, tapi ini ayat-ayat hafazan. Ini adalah ayat hafazan di sekolah menengah. Yang punya satu kekuatan yang hebat. Apatah lagi kalau melawan orang-orang yang jahat-jahat semua ini. Dan untuk kita membawa ke arah kebaikan, beramal dengan ayat Al-Quran. Yakinlah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan menjadi orang yang sentiasa rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenali Tuhan kita tuan-tuan. Kenali Tuhan kita, kenali Nabi kita. Insyaallah kita akan rapat dengan mereka dan selalu selawat. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamana ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tafridul qurba tuqda bihi wa jawtuna bil atwatuna bil ragib husnul khawatim yastasal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahmatin wa nafasin bi ali kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah, dan nasyikan Allahumma shalli salatan kamilatan. Boleh. Ataupun salawat macam salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad ma barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masyaallah. Insyaallah itu saja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.